أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي وفقنا لقيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر اللهم وفقنا لليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وشفيعا لنا يوم القيامة إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ووباء كورونا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد Alhamdulillah, syukur dan puji kita kepada Allah dengan sebanyak-banyak dan setinggi-tinggi syukur kepadanya kerana kita pada hari ini, hari yang ke-26 dan malam ini adalah malam yang ke-27 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak, malam yang sangat diharapkan adanya Lailatul Qadar insya-Allah taala. Kebanyakan para ulama dengan ijtihad mereka yang mereka berdalil dengan hadis-hadis, maka mereka memberi harapan yang tinggi bahawasanya malam Lailatul Qadar terjatuh pada malam 27. Walau bagaimanapun kita disuruh cari pada malam-malam witir, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, faltamisuha fil awtar faltamisuha fil ashril awakhir waltamisuha fil autar. Adalah kamu cari, usaha sungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar pada 10 akhir bulan Ramadan, dan adalah kamu cari pada malam-malam yang witir. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat bersungguh dengan solat, dengan membaca Quran, dengan doa, dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir. Mudah-mudahan amalan kita akan mencapai lebih baik daripada 1000 bulan insya-Allah taala. Malam ini malam yang ke-27 kita bersama dengan surah juzuk yang ke-20, juzuk yang ke-27 insya-Allah taala bersama dengan surah Az-Zariyat. Juzuk 27 ni surah Zariyat mula dengan masalah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika malaikat-malaikat mari jadi tetamu dia. Malaikat mari ziarah di rumah dia. Lalu malaikat tu dia wisalat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mana malaikat masuk atas dia pun jawab salam. Lalu dia pun cepat-cepat pergi masuk rumah dia serta mencari persiapan untuk nak ikram, untuk nak muliakan tetamu, kerana dia tak kenal kata malaikat-malaikat. Lalu dia tu pergi keluar cari seekor lembu, anak lembu gemuk yang dipanggil, kemudian hidayah kepada mereka itu, hidayah kepada malaikat. Tu dia tak kenal kata ini adalah tetamu dia tu malaikat. Lalu dia kata sila makan, tu dengan bahasa yang baiklah, sila makan. Tak ada kata makanlah kamu, tak. Dia kata ala takulun, sila makan. Itu satu adab terhadap tetamu. Bila begitu setelah dilihat Nabi Ibrahim tengok malaikat-malaikat dia tak jamuh, tak ada jepuk makan ni, tak jepuk apa ni daging-daging anak lembu tu. Lalu Nabi Ibrahim dia rasa takutlah siapa dia ni, sebab dia tak kenal. Tu
Lalu malaikat kata, qalu la takhaf. Janganlah engkau takut hai Ibrahim, tak usah takut. Lepas tu wabasyaruhu bi ghulamin alim. Lalu mereka memberi berita gembira kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, bahawa ia akan mendapat seorang anak yang berpengetahuan, anak yang alim lah, anak yang tahu banyak-banyak perkara, iaitu anak dia Ishaq alaihissalam. Tu mai royak, mai sampai berita gembira. Lepas tu bila dengar berita gembira tu, maka marilah isteri Ibrahim mari sambil dia tu melaunglah jerit, kata, lalu menepuk mukanya serta berkata, aku sudah tua, aku mandul, bagaimana aku nak dapat anak? Tu. Jadi orang tua biasanya habis dah lah dia tu nak dapat anak. Tu lagi pula mandul pula, dia rasa seronok lah kalau dia nak boleh anak, kerana tua lagi, mandul lagi. Tu. Maka berkata malaikat-malaikat itu, demikianlah Tuhan kamu berfirman, kami hanya menyampaikan sahaja, sesungguhnya dialah yang amat bijaksana lagi amat mengetahui. Tak ada masalah apa, kerana Tuhan itu bijak. Orang tak tahu anak boleh anak, orang tua pun boleh anak. Itu cerita dia. Lepas ada tu Nabi Ibrahim dia tanya malaikat nak pergi ke mana, gapo kerja dianya. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Nabi Ibrahim berkata, apakah lagi tugas kamu hak penting-penting selain pada itu, selain pada nak berita gembira bahawa aku boleh anak ni, wahai utusan Tuhan. Mursalun, mursalun ni makna malaikat yang diutus kepada Nabi Ibrahim. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Malaikat-malaikat itu menjawab, kata, sesungguhnya kami diutuskan kepada suatu kaum yang berdosa, yang melakukan kedosaan. Nak pergi cari dah lah, kerana tugas khas panggil, tugas khas untuk nak pergi cari orang mujrimin, makna orang kafir, dia degil, dia eka akan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya gapo dihantarkan kepada kaum mujrimin tu? Asal mujrimin ni orang bunuh orang, tu orang buat menyakiti pada orang, itu mujrimin. Linursila alaihim hijaratan min tinin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Batu-batu itu ditanda di situ hemu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui, musrifin. Musrifin ni orang melampaui batas agama, lajak berdakwah. Orang lajak berdakwah, musrifin ni. Tu. Orang bodoh tak pandai pakai hidup dia. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Batu tu sudah ditanda di situ tujuannya untuk nak binasakan. Nak mari tahu, mari lepas, nak bawa di tanah, nak bakar pokok dia. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Setelah sampai utusan kami tempat itu, kami perintah keluar orang-orang beriman yang tinggal padanya. Jadi kampung tu duk campur dengan orang beriman, orang beramal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala perintah supaya buat tubik dulu. Kerana bila nak turun azab Allah Taala, takutnya berlaku apa? Berlaku kebinasaan kepada orang-orang mukmin yang berada dalam kampung tu. Kita mari pula kepada tujuan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala jadikan jin dan manusia. Apakah tujuan dia? Kita lahir ke alam ni, mari ke dunia ni, menjadi manusia dan jin jadi jin. Apakah tujuannya? Maka Allah Ta'ala menjawab dalam Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ingatlah bahawa aku tidak menciptakan jin, tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada aku. Hani matlamat tujuan asah bagi kita manusia yang berada di dunia ni, tidak lain dan tidak bukan yang Tuhan jadi kita ni supaya beribadat kepada dia, termasuknya jin juga. Dua-dua golongan makhluk ni adalah tujuan sama.
beribadat kepada Allah, jangan kita faham kata dengan semaya saja walaupun nampak zahir semaya itu kerana ada qiyam berdiri, ada rukuk, ada sujud dan ada doa di dalam solat kita. Tapi ibadat adalah umum, termasuk amalan-amalan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh manusia yang beriman, syarat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas serta dia tu kerja yang selarah dengan apa yang datang daripada Islam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sampai kepada umat dia. Pendek katanya, ibadat tiap-tiap perkataan dan tiap-tiap perbuatan yang dikasihi, disukai oleh Allah dan diredainya. Tak kira kata gapo pun, sama ada zikir, sama ada baca Quran, sama ada doa, sama ada istighfar, maka perkataan itu dipanggil ibadat. Atau perkataan kita sampai kepada orang, nasihat, mengajar, ceramah, dakwah atau wasiat dan sebagainya, maka itu menjadi ibadat. Jadi ibadat ini luahnya seluah hidup kita, tapi dengan syaratlah barulah dinamakan ibadat. Kalau tak betul dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam, tidak dipanggil ibadat. Dan pula kalau betul dah kita kerja tak ada ikhlas, maka tidak dinamakan ibadat. Dua syarat ni dia tak boleh nak pisah, tak boleh nak asing, tak boleh nak pecah bila mana-mana satu, maka terlucutlah nama ibadat. Sebab tu mari kita kerja segala kerja yang disukai, diredai oleh Allah, supaya kita dapat menjadikan kerja-kerja kita, kata-kata kita itu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala beritahu pada kita beribadat kepada Allah ni Tuhan minta upah kerana, minta gaji kerana dak. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 57, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Masya Allah, aku tidak sekali-kali mau kehendak sebagai rezeki pemberian daripada mereka, daripada manusia dan jin. Aku suruh buat ibadat, bukan aku nak minta upah, minta gaji atau minta sebagai rezeki daripada mereka itu. Dan aku juga tidak minta supaya mereka makan kepada aku. Kenapa? Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah dialah yang saja memberi rezeki kepada sekalian makhluknya. Seluruh makhluknya di alam ni, sama ada jin, manusia, yang disebut dalam umma khalaqatul jinni wal ins, itu dua makhluk hak Tuhan tugas supaya beribadat kepada dia. Tuhan yang tak ada maslahat, tak ada berhajat kepada ibadat kita. Yang dia suruh beribadat kepada dia tu adalah maslahatnya, faedahnya, nafaatnya kembali kepada manusia dan jin sendiri, untuk dia mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia patuh dan taat kepada Allah. Innallaha war-razzaq, sesungguhnya Allah itu Maha pemberi rezeki. Rezeki dia dimakan, diambil, diterima, dinikmati oleh sekalian makhluknya seluruh dunia ni. Baik makhluk manusia, makhluk jin, makhluk binatang, makhluk tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok kayu, bukit-bukit apa semua. Makhluk Allah dalam laut pula berapa banyak, berapa ratus, berapa puluh million, berapa puluh juta dia hidup dalam laut. Semua tu mari daripada Ar-Razzaq, rezeki daripada Tuhan yang Maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, yang tidak terhingga lagi kuat kukuh. Tak sabar saya takut habis engkau peraman Tuhan tak habis. Tuhan dengan secukup-cukupnya. Tuhan dengan sempurnanya yang dia janji, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya. Dengan ayat ni kita rasa
tak ada rasa kata duka cita dan tidak rasa hampa, kerana Tuhan berjanji kata dia itulah pemberi rezeki kepada semua makhluknya, dan pula dia tu sebagai Tuhan yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Tu kuat di segi nak beri rezeki, kuat mempunyai rezeki, kuat di segi ilmu, kuat segala-galanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya Razak, urzuqna ya Razak, wahai Tuhan yang maha memberi rezeki, beri rezeki pada kami, terutama rezeki yang kita nak pada malam ni, insya-Allah rezeki Lailatul Qadar, rezeki kelebihan amalan dalam satu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah marzuqna Lailatul Qadar ya Allah, Allah marzuqna Lailatul Qadar ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Mari pula kita pada surah Tur. Surah Tur mana gunung demi gunung Tuhan sumpah dengan nekara semua dalam awal-awal surah At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi riqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Nekara Tuhan sumpah gunung atau bukit Tur, kitab iaitu kitab Quran yang tertulis dengan rapi, dengan kukuh. Lepas tu pula lambaran surat yang terbuka. Lepas tu Baitul Ma'mur. Lepas tu demi bumbung yang tinggi, perabung yang tinggi. Kita mari fati tengok Baitul Ma'mur. Tu demi rumah Ma'mur. Ma'mur ni makna yang diimarahkan, yang dimajukan. Gapo dia pada Baitul Ma'mur, iaitu rumah suci di langit. Rumah suci kalau di bumi ni iaitu Baitullah, Kaabah. Di atas langit tu ada bait, ada rumah, nama dia Baitul Ma'mur. Rumah ni, rumah suci ni untuk apa? Adalah tempat untuk malaikat beribadat. Terletaknya betul di atas Baitullah, yang di bawah malak dengan sama dengan Baitullah, di tanah suci Makkahul Mukarramah. Jadi ada riwayat bahwasanya di Baitul Ma'mur ni malaikat 70,000 masuk untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tawaf dan sebagainya, untuk zikir, untuk minta istighfar kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Bila puak yang masuk, lepas tu dia tubik orang lain mai pula 70,000 pula. Ada itu sama, gila-gila sama. Tu. Pendek katanya para malaikat juga dia beribadat, dan beribadat di Baitul Ma'mur. Rupa dia lagu mana kita tak tahu. Tuhan wayat wal Baitul Ma'mur. Kita beriman kata adanya Baitul Ma'mur, dan kita beriman dengan hadis-hadis sahih yang mengatakan bahawa malaikat itu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitul Ma'mur. Kita di bumi ni Baitul Ma'mur atau Kaabah, Baitullah, awal baitin wudi'a lin-nas, awal-awal rumah yang diletak di atas bumi ni, yang dibina di asas atas bumi ni, iaitu di Makkah, di Mekah, untuk kita beribadat tawaf di keliling Baitullah Subhanahu wa taala. Tujuan sumpah nekara ni nak royak suatu perkara yang tidak boleh manusia lari daripadanya, akan berlaku, tetap akan berlaku, iaitu inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu tetap berlaku. Ni azab ni adalah Tuhan sedia untuk orang-orang kafir pertamanya, yang kedua untuk orang-orang deraka pada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berlaku, tak boleh nak lari dah. Ni maka takutlah kita akan azab Tuhan lawaqi'. Apa saja yang kita bersalah dengan Tuhan, maka kita istighfar, kita taubat kepada Allah. Terutama kita sedang mencari cara bersungguh-sungguh untuk mendapat Lailatul Qadar, maka perbanyakkanlah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni,
Tu. Kita tambah nak berpia fa'fu an abai fa'fu an walidi walidai. Buh lagi. Lawaqi' akan berlaku. Mana nak lari tak boleh lah. Sebab Tuhan tu apa inna wa'dallahi haqq. Semua janji Allah tu tetap benar. Malahu min dafi, tidak ada siapa pun yang dapat nak menolak, tak boleh. Dia nak kita tolak, nak wiwuti, tak sewi ada azab, nak masuk syurga belaka, tak boleh. Kerana Tuhan ayat dah malahu min dafi', tidak ada yang kuasa mampu nak menolaknya. Hak Tuhan dia nak tolak boleh. Corona mari merebak serai umat manusia atas dunia ni, ratus-ratus ribu dah mati, juta-juta dah, juta-juta ribu, ratus juta dah mati, berjuta-juta dah. Tak ada lagi orang ada kuasa pakai vaksin tak vaksin, pakai tu pakai ni pun belum lagi dapat nak tolak, tak boleh nak tolak. Kalau Tuhan tak izin untuk mengambil apa ni virus wabak corona, maka manusia masih lagi berada dalam serangannya dan landannya. Allah marfa'an al-bala ya Allah. Allah marfa'an al-waba azim al-waba birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min sayyi asqam wa la siyama waba corona birahmatika ya arhamar rahimin. Itu semua tu yang menjadi orang yang celakanya akan menimpa azab Tuhan yang tidak ada orang, tidak ada yang berkuasa nak tolaknya, iaitu fawailun yauma idzin lil mukadzibin. Apabila berlaku demikian, maka kecelakaan dan kebinasaan pada hari itu adalah bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran, orang yang tidak terima kebenaran yang datang pada Allah, tidak terima wahyu Allah, tidak terima ajaran Allah, tidak terima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tu wailun, celaka, kebinasaan pada hari itu untuk dia. Itu dalam surah At-Tur. Itu bagi orang mukazzibin, sudah tentu orang apa? Orang yang dia tu satu kumpulan daripada hamba Allah yang mereka menolak beriman kepada Allah, beribadat kepada Allah. Sebaliknya kita pula tengok satu golongan manusia yang mendapat kebahagiaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Tuhan janji pada dia, pada mereka itu, iaitu innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Allahu akbar, masya-Allah. Sesungguhnya orang-orang bertakwa, munasabah kita berada bulan Ramadan, bulan Siam, maka satu jalan, satu sebab boleh membawa kita jadi orang takwa. Kerana puasa membentuk kita, membentuk orang-orang beriman itu menjadi orang muttaqin. Allah menja'alna minal muttaqin ya Allah. Allah marzuqna at-taqwa. Allahumma ati anfusana taqwaha. Ya Allah, berilah, datanglah kepada diri kami ni takwanya. Kerana takwa adalah harga mahal. Harga mahal Allah Ta'ala beli dengan syurga. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang bertakwa diletak, ditempatkan dalam taman-taman syurga dan nikmat kesenangan yang tidak ada bandingannya. Allah, masya Allah. Gapo hati yang boleh dalam syurga? Fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka bersenang lenang, berseronok dengan apa yang dikurniakan oleh Tuhan mereka. Biar tak seronoknya jannatin wa na'im. Orang tak rasa tak seronok, orang tu jiwa rusak, jiwa punah, kerana tak seronok dengan kebahagiaan yang Tuhan beri. Hak manusia beri kita pun kita rasa seronok dah, maka bagaimana hak Tuhan, harga ya, nilai dia sangat tinggi.
sangat mulia. Bukan mudah, tidak boleh beli dengan harta benda. Kita kena beli dengan iman, beli dengan amal soleh, dengan akhlak yang baik. Itulah modal kita untuk kita beli jannatin wa uyun wa na'im, dan kita menjadi orang bertakwa kepada Allah. Bukan sahaja mereka dapat bersenang lenang dengan apa yang dikurniakan oleh Allah, mereka juga dipelihara. Waqahum rabbuhum azabal jahim, dan mereka dipelihara Tuhan daripada azab neraka. Azab neraka. Masuk syurga, kalau Tuhan tak ayak atau jaga, bimbang juga. Takut lepas masuk syurga masuk neraka pula. Benda boleh jadi juga, tapi Tuhan royak sini, nah yang kata mereka itu adalah orang yang ahli syurga betul-betul. Tak ada lah nak capur kata masuk syurga rati, masuk neraka jahim rati, tak ada lah. Bila masuk syurga puak muttaqi ni habis, tak ada lah nak pergi ke neraka pula, tak ada lah. Lepas tu bila gitu gapo adalah syurga pula, kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Dipersilakan kepada mereka, makanlah dan minumlah, kamu akan makan ni dan minum yang lazat dan baik, kesudahannya dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan di atas dunia ni. Pentingnya amal, kuntum ta'malun tu penting sekali. Amal pula kena amal soleh, tu barulah kita nak boleh kulu washrabu hani'an. Sebab apa? Bima kuntum ta'malun. Lepas tu kita tengok pula lagu mana orang beriman yang dia tu boleh beri faedah kepada anak cucu mereka itu. Orang jadi bapak-bapak, dia boleh faedah kepada anak-anak dia. Allah Ta'ala royak dalam ayat 21, wallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang beriman yang diturut oleh zuriah, keturunan dengan cara beriman. Syaratnya anak cucu dia tu beriman, turut bapak dia, maka kami hubungkan hipun zuriah keturunan itu dengan mereka itu dalam syurga. Masya-Allah. Alhaqna bihim zurriyatahum. Tuhan sambung, Tuhan puang sakup anak cucu dengan bapa dia yang beriman. Wallazina amanu, itu kelebihan iman. Besar kelebihan iman. Bukan saja orang beriman itu dia dapat faedah untuk diri dia, bahkan anak cucu dia, anak-anak dia, cucu dia, cicit dia pun kalau dia ada beriman, maka Tuhan hipung dia, Tuhan sambung dengan dia. Wa ma alatnahum min amalihim, dan kami tidak mengurang sedikit pun dari pahala amalan-amalan mereka. Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amalan yang dikerjakan. Tapi bagaimana tu pun amalihim tu pentingnya, iman dan amal tu penting sekali. Kalau tidak ada dua ni, maka tidak boleh dihimpunkan ayah, bapa dengan anak-anak, dengan cucu-cucu dia di dalam syurga nanti. Dan mari pula kepada surah An-Najm. Surah An-Najm, surah Bintang. Surah ni turun Mekah sebelum Nabi berhijrah. Allah Ta'ala supah dengan bintang, wan najmi iza hawa. Ayat pertama, demi bintang semasa ia menjunam. Hawa ni makna dia apa ni, cenderung. Bintang tu ya adalah ada naik, ada tu nak turun. Itu menurut peredaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supah ni nak ayat katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang duk tuduh dia tu dengan berbagai-bagai tuduhan. Dalam dakwah dia, usaha dia untuk mengajak manusia kepada Allah, kepada sembah Allah, kepada tauhid kepada Allah. Ma sahibukum dalla, tidak ia menyeleweng, tidak ia sesat. Wa ma ghawa, dan tidak pula dia tu
apa ni sesat. Lebih kurang makna dhalla wa rawa tu melewing maknanya gelecoh daripada jalan benar. Rawa makna sesat dengan percaya ayat salah. Dipegang perkara yang dipegang oleh orang-orang jahiliah dulu. Pegang bita jadi anak Tuhan ke, malaikat anak Tuhan ke, pegang matahari jadi Tuhan, macam-macam lah orang jahiliah dulu. Daripada kharafat dia tu, bin'ah pak dia tu. Sebab apa Nabi tu dia bukan orang sesat, bukan menyeleweng. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Sebab Nabi dia tidak memperkatakan sesuatu sakut pada dengan agama. Tak ada Nabi cakap hak agama baik di segi tauhid akidah maupun segi ibadat maupun di segi hukum hakam ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala sakut paut dengan agama. Nabi dia tidak bercakap menurut kemauan dia, bukan mari pada nak kehendak dia dak, hawa nafsu dia dak, kemauan dia dak. Hak Nabi atau pendapat Nabi sendiri. Nabi ni keistimewaan dia tu diberi wahyu, dua wahyu, satu wahyu Quran, yang kedua wahyu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu ayat ni dijadikan dalil bahwasanya sunnah Nabi juga wahyu, sunnah hak sahihah lah, hak sahih. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, in huwa illa wahyun yuha. Segala yang diperkatakan oleh Nabi, sama ada Quran atau hadis atau sunnah, tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan, yang diwahyikan kepadanya. Wahyu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada rekod Nabi sendiri, rekod tu hak Tuhan. Maka kita kena percaya dua-dua ni wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Quran bagi asah wahyu Allah. Quran tu mari menjelaskan berbagai hukum, tapi kadang-kadang dijelaskan cara tidak detail, cara tidak satu persatu. Macam kita kata semaya, mudah-mudah kita kata semaya tarawih, semaya qiyamul Ramadan. Tak ada sebut dalam Quran katanya berapa belah rakaat, berapa puluh rakaat, kena baca gapo rati. Maka Nabi dia buat contoh. Buat contoh 3 malam atau setengah atau 4 malam. Kemudiannya orang-orang turut dia ramai sehingga tak muat masjid, maka Nabi bimbang takut diperdukan atas dia, lalu Nabi tidak keluar mari semaya qiyamul Ramadan. Lepas tu semaya masing-masing lah, maya masing-masing, sahabat-sahabat maya masing-masing. Maya di musara ataupun dengan keluarga. Mari zaman Abu Bakar pula, Abu Bakar ya mari sibuk kerana bahawa Nabi wafat tu timbul dua golongan, satu golongan murtad yang keluar daripada Islam. Yang kedua golongan yang tak sah keluar zakat. Lalu nayubai hak hak Abu Bakar nak hapus puak ni. Tu nak panggil puak ni mari wi pahal dia, kalau tidak dia tegas juga maka kena perang puak ni. Jadi tak ada nak ambil cara dengan masalah semaya qiyamul Ramadan atau semaya tarawih ni. Mari pada zaman Umar, barulah Umar tu dia mai mikir tengok ya, sebab dia tengok dah Nabi duk buat dah, dia pun duk turut Nabi dah. Cuma wuti wasa kata tak kena, sebab semaya tarawih atau semaya qiyamul Ramadan adalah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menghidupkan semula. Maka sampai sekarang ni kita duk ikut Nabi yang membaharui oleh Umar Ibn Khattab sebagai khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, sampai kita dapat jalan kewajipan ni, iaitu qiyamul Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Masya-Allah, ini usaha para sahabat, terutamanya khalifah Umar bin Khattab untuk nawi hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi nak yang kata sunnah Nabi ni banyak dia tu mensyariatkan hukum-hukum yang tidak ada dalam Quran. Kerana Tuhan izin kepada dia, seperti kita kata semaya Eid, semaya raya. Tu semaya raya tak ada sebut dalam Quran. Semaya mana, semaya masjid ke, semaya padai ke, nak takbir berapa kali pada rakaat pertama, rakaat kedua. Tu semaya biasa mana Jumaat ke atau semaya sore tak ada sebut. Maka Nabi buat contoh, diikuti oleh sahabat-sahabat dia. Itu juga masalah lain-lain lagi, banyak lagi yang tidak disebut oleh Quran. Maka inilah dia panggil wahyu, in huwa illa wahyun yuha. Wahyu itu disampaikan, diajar oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril dipanggil kata syadidul quwah, yang sangat kuat gagah dia. Tuhan jadi dia khah untuk bawa wahyu Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia salah satu malaikat yang mulia dan juga kuat, sehingga pada malam Lailatul Qadar juga malaikat Jibril turun bersama-sama dengan malaikat-malaikat yang banyak. Tanazzalul malaikatu war-ruh, turun pada malam Lailatul Qadar itu oleh malaikat-malaikat, sehingga ada hadis kata bilangan malaikat tu lebih banyak daripada pasir-pasir di atas bumi lagi. Cuba kita renung tengok. Kita tak nampak tapi kita kena beriman. Bila hadis tu sahih, hadis ni ada sahih, jadi banyak mari malaikat-malaikat turun untuk nak memeriahkan, memberkati pada malam Lailatul Qadar, untuk bersama dengan orang-orang yang sedang-sedang bersungguh mencari Lailatul Qadar. Itu sokongnya seolah satu festival yang besar, yang agung. Walaupun satu malam tapi agung besarnya. Amalan dilipat ganda sampai khairum min alfi syahr. Malaikat-malaikat pun turun banyak ramai, lebih pada pasir-pasir di atas bumi lagi. Lepas tu salam pula dah, ada kesejahteraan, amin damai pada malam itu. Daripada khianat daripada syaitan, serangan pada syaitan, na'udzubillah minasyayatin. Itu nak kata malaikat Jibril. Kita mari pula kepada dalam surah An-Najm ni ada ayat sangkut paut dengan Mi'raj. Mi'raj. Kalau Isra tu ayat pertama daripada surah Al-Isra. Hak ni dalam ayat yang ayat ke-7, 8, 9, 10. Tu mari kepada iz yaghsha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ayat 18. Tu ayat 7 sampai ayat 18 kita berkenaan dengan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit, daripada satu lapis pada satu lapis. Sebagaimana kita pernah mendengar kisah Mi'raj yang dibaca oleh tuan-tuan guru kita dan juga ustaz-ustaz kita untuk ambil pengajaran daripada Isra Mi'raj. Kita mari kepada surah Al-Qamar pula insya-Allah. Surah Qamar iaitu satu surah yang mengayatkan tentang qamar, tentang bulan. Saat ni Najmun, An-Najmun ni bintang ni bulan pula, masya-Allah. Dalam ayat ni kita tengok banyak Tuhan sebutnya masalah Quran. Masalah Quran dan azab Allah Subhanahu wa taala. Masalah Qurannya disebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Masya-Allah. Iaitu pada ayat yang 17. Ayat 17. Allah Ta'ala sebut sini beberapa kali. Ayat 22 ada juga. Kemudian ayat 32 sebut sama, sebut maknanya laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Lepas tu ayat 40
Tu ayat 40. 4 kali semua disebut tentang masalah Quran. Apa maknanya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Mana demi sesungguhnya kami telah memudahkan Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka adakah siapa yang mau mengambil peringatan dan pelajaran itu? Ni Tuhan buat tanya, buat soalan. Nah, kerana Quran adalah satu kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat tinggi dan mulia. Nama dia Quranul Karim, nama dia Quran, sifat dia Quranul Azim, Quranul Karim, Quranul Majid. Itu nama Quran, sifat-sifat Quran mulia belaka tu, besar agung. Maka Tuhan tu yassarna, laqad wa laqad, sesungguhnya Tuhan tegah. Tu supah demi sesungguhnya kami telah memudahkan Quran. Kita rasa payah, Quran ni mudah. Tuhan memudahkan untuk kita mengaji, untuk kita baca, untuk kita tadabbur, untuk kita amal, untuk kita dakwah kepadanya, untuk kita pertahankannya. Dia kata Quran tu payah, maka berlawailah dia bercanggah dengan ayat ni. Sebab Tuhan sendiri dia telah tegaskan, walaqad yassarnal Quran, sungguh kami memudahkan Quran lidzikri, untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Mana untuk ambil pengajaran, untuk tadabbur, untuk diamal, untuk dipikir, untuk kita berakhlak dengan akhlak Quran. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila ditanya Aisyah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat kana khuluquhu al-Quran, adalah akhlak Nabi, perangai Nabi ialah perangai Quran. Itu masuk ala zikri juga untuk ambil pengajaran. Fahal mim muddaki, Allah Tuhan tanya, adakah? Tak ada orang ke orang nak ambil pengajaran tu? Tu boleh jadi sikitnya orang nak ambil pengajaran dengan Quran tak ramai. Sebab tu Tuhan menggalak jawab akan pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ja'alna mimman yahtamu bil Quran. Allahumma ja'alna mimman ma'al Quran, daripada orang bersama Quran, wa bil Quran, dan dengan Quran insya-Allah taala. Itu surah Al-Qamar. 4 kali disebut, maknanya tanda kata Tuhan tekan sungguh penting, sungguh perkara Quran ni untuk kita ambil pengajaran daripadanya, kerana Tuhan sudah memudahkan. Kemudian kita mari pula kepada surah Ar-Rahman. Termasuk malam ni, malam yang ke-27, juzuk yang ke-27 ni, Suratul Rahman. Allah, Surah Ar-Rahman ni ada sebanyak 78 ayat, diturunkan di Madinah. Masya Allah. Mula dengan Ar-Rahman, Tuhan yang amat pemurah serta melimpahkan rahmatnya. Masya Allah, nama Tuhan yang mulia, kerana mula dengan ayat surah Rahman ni Ar-Rahman. Tak ada kata Ar-Rahim, Al-Ghafur, As-Sami', Al-Basir, tak ada. Mula dengan Ar-Rahman. Maknanya kita yakin kata Tuhan sungguh-sungguh dia tu mempunyai rahmat dan memberi rahmat, melimpahkan rahmat ke atasnya. Bulan Ramadan, bulan rahmat, itu mari pada Tuhan Ar-Rahman. Lailatul Qadar rahmat, barakah, kerana mari pada Tuhan Ar-Rahman. Allamal Quran, dialah yang mengajar Quran. Kalau Tuhan tak mengajar, kita tak kenal Quran. Gapo dia Quran? Buat gapo Quran? Nak pakai bila Quran? Tujuan apa diturun Quran, kita tak tahu. Maka allamal Quran, Tuhan itu mengajarkan Quran. Dalam surah Rahman ni ada ayat yang berulang-ulang. Tu berulang-ulang, iaitu Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makna dianya, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan, wahai umat manusia dan jin. Surah Ar-Rahman ni dia bercara dengan manusia dan jin, dua golongan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Fabi ayyi ala, dengan apa, dengan yang mana satu, ala ti mana nikmat-nikmat Tuhan kamu.
rabbikuma, Tuhan kamu kedua tu, iaitu jin dan manusia. Tukaziban, ya kamu mau dustanya. Nikmat banyak duk tolak nikmat Tuhan, tak percaya kata mai pada Allah, engkau akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sebanyak 31 kali semua. Jangan kita faham kata berulang-ulang tak ada faedah. Sebabnya Tuhan wari wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Selepas pada Tuhan sebut nikmat-nikmat dia, celah-celah tu nikmat dia berlakon. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Nah, itu di antaranya. Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebut syurga, ya, sebut neraka. Syurga adalah masya-Allah, ya. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan dua syurga. Allah Akbar, masya-Allah. Itu suratul Rahman. Lepas tu mari pada suratul Waqiah. Waqiah. Waqiah ni mana hari kiamat lah. Makna yang berlaku, yang tetap berlaku. Dalam surah Waqiah ni kita nak sipu katanya Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi manusia kepada 3 golongan semua. Ya. Tu 3 golongan semua, iaitu ashabul maimanah. Nah, ashabul maimanah. Ini setelah mana manusia tu berada di hari akhirat nanti, manusia tu dia ada 3 golongan. Ashabul maimanah mana orang-orang puak pihak kanan, puak kanan. Tu puak kanan, maknanya puak yang akan diberi surat amalan dia daripada sebelah kanan. Yang kedua ashabul masy'amah. Pihak kiri, puak kiri ni. Lepas tu wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Puak ni puak berlomba. Berlomba untuk buat baik, berlomba untuk buat kebajikan. Maka mereka itu akan mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat nanti, ulaikal muqarrabun. Lepas tu fa ya fi jannatin na'im, masya-Allah, ada syurga penuh nikmat. Mai pula kita kepada ashabul yamin, ashabul shimal pula. Ashabul yamin ni itu juga maknanya Allah Taala wi ke nikmat-nikmat dia banyak. Dia dalam syurga. Ashabul shimal wi banyak-banyak juga. Wi gapo dia? Wi angin bakar, air yang panas menggelegak. Bayar pula ada asap penuh. Tidak ada sejuk, tidak ada kesenangan. Itu dalam surah Al-Waqiah. Ada lagi habis dah lah. Nah, pada suratul Hadid. So lagi suratul Hadid. Tak ada masa, maka kita setakat ini dahulu pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat tadabbur dan mengambil pengajaran, terutama malam ini, malam 27, insya-Allah kita doa pada Allah semoga Tuhan taufik pada kita untuk bersungguh mencari Lailatul Qadar, ya, dan insya-Allah kita akan diberi ganjaran yang banyak, pahala yang banyak, kelebihan yang banyak, dan Tuhan ampun dosa kita sebanyak-banyaknya. Mari kita minta ampun untuk diri kita dan untuk keluarga kita, untuk ibu bapa kita, untuk guru-guru kita, murid-murid kita, ikhwah kita dan akhwat kita, dan kaum muslimin dan muslimat semuanya, insya-Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wa'fu anil muslimina wal muslimat jami'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.